Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ini, saya akan menerangkan tentang unsur hafnium yang merupakan salah satu unsur peralihan dalam jadual berkala unsur. Hafnium merupakan unsur logam peralihan yang berwarna perak keabu-abuan berkilat dengan nombor atom 72. Unsur ini pertama kali ditemukan pada tahun 1923 dan merupakan salah satu unsur yang paling terakhir ditemukan di antara semua unsur. Unsur hafnium juga sangat sulit ditemukan di bumi ini. Umumnya, unsur hafnium ditemukan dalam mineral-mineral zirconium dengan konsentrasi sekitar 5%. Ia cukup tahan terhadap korosi kerana unsur ini dapat membentuk lapisan oksida yang menutupi seluruh permukaan logam. Lapisan oksida ini akan mencegah oksidasi logam hafnium yang berada di bahagian dalam. Bahkan, oksidasi ini juga tidak akan terjadi jika logam ini disiram dengan menggunakan air atau diletakkan di udara terbuka. Unsur ini diberi nama hafnium berdasarkan daripada nama Latin untuk kota Copenhagen iaitu Hafnia. Hafnium memiliki fungsi penting yang secara komersial dimanfaatkan oleh beberapa industri seperti industri tenaga nuklear, pembuatan komponen-komponen elektrik, mentol dan pembuatan campuran logam super ataupun dikenali sebagai super alloy. Hafnium adalah logam yang berwarna perak keabu-abuan. Dari semua unsur, zirconium dan hafnium merupakan dua unsur yang sangat sulit untuk dipisahkan. Hafnium memiliki nombor atom 72 dan jisim atom relatifnya ialah 179. Takat lebur unsur hafnium ialah 2230 darjah Celsius yang bersamaan dengan 2503 Kelvin. Manakala takat didihnya pula ialah 4600 darjah Celsius yang bersamaan dengan 4873 Kelvin. Hafnium memiliki 5 isotop utama yang merupakan hafnium 176, hafnium 177, hafnium 178, hafnium 179 dan hafnium 180. Bilangan proton bagi atom hafnium ialah 72 dengan bilangan elektron juga adalah 72. Manakala bilangan neutronnya pula adalah 107. Kedudukan hafnium dalam jadual berkala unsur adalah kumpulan 4/5. Hafnium cenderung untuk membentuk bahan anorganik bereaksi dengan halida untuk membentuk hafnium tetrahalida. Pada suhu yang tinggi, hafnium akan bereaksi dengan oksigen, nitrogen, karbon, boron, sulfur dan silikon. Hafnium bereaksi di udara untuk membentuk filem pelindung yang menghambat korosi. Logam ini boleh teroksidasi dengan halogen atau terbakar di udara. Seperti zirconium, hafnium juga dapat menyala secara spontan di udara. Logam ini tahan terhadap alkali kuat iaitu nilai pH antara 11 hingga 14. Unsur hafnium merupakan salah satu unsur logam yang sangat tahan terhadap korosi. Unsur ini merupakan penyerap neutron yang sangat baik sehingga digunakan dalam teknologi nuklear pada kapal selam. Hafnium digunakan dalam reaktor nuklear untuk berfungsi sebagai pengendali agar reaksi nuklear berada dalam kecepatan yang normal. Selain itu, ia juga digunakan untuk membuat komponen-komponen elektrik seperti katoda dan kapasitor. Di samping itu, ia juga digunakan dalam pembuatan keramik, lampu pemancar kilat fotografi dan filamen pada lampu pijar. Hafnium umumnya dicampurkan dengan logam-logam lain seperti titanium, ferrum, niobium dan tantalum untuk membentuk paduan untuk menghasilkan alloy. Misalnya, campuran hafnium-niobium bersifat tahan panas sehingga sering digunakan untuk membuat komponen-komponen pesawat ruang angkasa. Hafnium karbida pula digunakan untuk membuat pembakar suhu tinggi. Seterusnya, hafnium digunakan sebagai tangkai kontrol reaktor yang digunakan dalam kapal selam nuklear kerana ia memiliki absorber cross-section yang baik untuk neutron dan sifat mekaniknya yang sangat bagus dan sangat resisten terhadap korosi. Tambahan pula, bahan berasaskan oksida hafnium dimasukkan ke dalam chip berasaskan silikon untuk menghasilkan prosesor dengan kapasitas yang lebih kecil dan lebih hemat tenaga dengan kinerja yang tinggi. Sementara hal itu,
Ia berfungsi sebagai isotop geokimia untuk diaplikasikan dalam geokronologi. Ia sering digunakan sebagai pelacak evolusi isotop mantel bumi sepanjang waktu. Unsur hafnium dapat menjangkiti seseorang melalui inhalasi, menelan, mata atau kontak dengan kulit. Selain itu, overexposure terhadap hafnium dapat menyebabkan iritasi ringan pada mata dan kulit. Oleh itu, pengujian haiwan terkawal perlu dilaksanakan terhadap unsur hafnium. Kesimpulannya, hafnium merupakan logam peralihan bervalensi 4 berwarna perak keabu-abuan dan ditemukan dalam mineral zirconium. Selain itu, semua mineral zirconium mengandungi hafnium dan mineral hafnium murni belum ditemukan lagi. Di samping itu, hafnium cenderung membentuk bahan anorganik dalam keadaan oksidasi positif 4. Seterusnya, hafnium digunakan sebagai batang reaktor nuklear, paduan logam, microprocessor, isotop geokimia dan sebagai elektroda. Tambahan pula, hafnium bersifat beracun dan mesin yang menggunakan logam hafnium biasanya terbakar secara spontan jika terkena udara. Akhir sekali, pada pendapat saya, penggunaan hafnium adalah wajar dalam kehidupan seharian. Hal ini kerana ia mempunyai pelbagai kegunaan. Namun, penggunaannya perlu dikawal oleh pihak berkuasa agar tidak digunakan secara berlebihan kerana ia sangat sukar untuk ditemukan.